Bismillahirrahmanirrahim. Latihan pertama, kata dasar pada muka surat 17. Latihan kata dasar. Latihan 1.1, tuliskan nombor bagi perkataan di dalam ayat di bawah yang menggunakan kata dasar berikut. Baik, kata dasar yang kita akan cari dalam ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 1 sehingga ayat 5 ini ialah seperti berikut, ya. Yang pertama, ra, zai, qaf. Yang kedua, ra, ba. Ketiga, nun, fa, qaf. 4, hamzah, kha, ra. Kelima, kaf, ta, dan ba. Keenam, hamzah, mim, dan nun. Ketujuh, qaf, ba, dan lam. Kelapan, fa, lam, ha. 9, nun, zai, lam. 10, ya, qaf, dan nun. Baik. Bila kita membaca ayat-ayat yang daripada surah Al-Baqarah ni 1 hingga 6, 1 hingga 5, kita akan mengambil beberapa perkataan dan kita cuba dapatkan kata dasar yang disenaraikan di sebelah ni, ya, dengan meletak nombor pada kotak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Baik, perkataan Alkitab, apa kata dasarnya? Kata dasarnya adalah kaf, ta, dan ba, ya. Kaf, ta, dan ba. Baik, kaf, ta, dan ba, ya. Jadi letak nombor 5, kaf, ta, dan ba. Jadi kata dasar bagi perkataan Alkitab ialah kaf, ta, dan ba. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa kata dasar bagi perkataan yu'minun? Baik, kata dasar bagi perkataan yu'minun ialah hamzah, mim, dan nun. Secara automatiknya kita boleh belajar bahawa ya dan waw serta nun di akhir ini dan ya di awal ini adalah imbuhan, ya. Jadi kata dasarnya adalah hamzah, mim, dan nun sahaja. Hamzah, mim, dan nun sahaja. Begitu juga dengan perkataan razaqna, ya. Razaqna, apa kata dasar bagi perkataan razaqna? Ra, zai, dan qaf. Dan nun na di akhir ini adalah imbuhan. Kita akan belajar kemudian, ya. Jadi ra, za, dan qaf ini adalah kata dasar. Baik, perkataan yunfiqun, apa kata dasarnya? Kata dasarnya ialah nun, ya, nun, fa, dan qaf. Nun, fa, dan qaf. Ya dan waw nun di akhir ini penambahan. 3 ini adalah kata dasar, ya. 3 ini adalah kata dasar, seperti perkataan yu'minun juga. Perkataan yu'minun ini ya, waw, dan nun ini adalah imbuhan. Jadi kata dasarnya adalah hamzah, mim, dan nun sahaja. Baik. Walladzina yu'minuna bima unzila. Ya, apa kata dasar bagi unzila? Unzila, nun, zai, dan lam, ya. Jadi alif ini adalah imbuhan, ya. Nun, zai, dan lam. Kata dasar ni mengandungi 3 huruf sahaja, ya. Nun, zai, dan lam. Jadi perkataan yang ataupun huruf yang lebihan itu dikira imbuhan. Jadi imbuhan ini kita akan pelajari secara tidak langsung saja, ya. Kita akan mengenal imbuhan ini secara tidak langsung saja bila kita buat latihan. Baik. Wama unzila ilaika wama unzila min qablika wabil akhirati hum yuqinun. Baik, perkataan qablika, ini adalah kata dasarnya adalah qaf, ba, dan lam, ya. Qaf, ba, dan lam. Kaf ini adalah perkataan asing. Wabil akhirati, apa kata dasar bagi al-akhirati? Kata dasarnya adalah hamzah. Ini adalah hamzah, ya. Hamzah, kha, dan ra, ya. Jadi ini semua adalah imbuhan di akhir dan di awal. Seterusnya yuqinun. Apa kata dasar bagi yuqinun?
Kecerdasan bagi yuqinun adalah ya, qaf, nun ya. Kenapa ya pula bukan waw ya? Kita akan belajar kemudian insya-Allah. Kita akan tunjukkan ini waw ini namanya huruf illah ya. Ingat ya, waw ini namanya huruf illah. Jadi kecerdasan adalah ya, qaf, nun. Baik. Seterusnya Rabbi. Perkataan Rabbi ini kecerdasannya adalah ra, ba dan ba. Sabdu ini menunjukkan bahawa terdapat dua dua ba ra, ba, ba. Manakala sabdu di awal di ra ini adalah ini dikenali sebagai ilmu tajwid ya. Ini idgham ya, idgham. Bukan kerana ra ni dua tak, ra ni nun ini diidghamkan dalam ra mir rabbihim ya. Jadi kecerdasannya adalah ra, ba dan ba. Seterusnya yang akhir ialah perkataan muflihun. Apa kecerdasan bagi perkataan muflihun? Kecerdasannya adalah fa, lam dan ha. Jadi alif, lam dan mim di awal ini dan juga waw nun di akhir ini adalah imbuhan sahaja. Kita akan pelajari kemudian bagaimana imbuhan itu berfungsi dan kenapa ia ditambahkan di dalam bahasa kitab suci Al-Quran Al-Karim insya-Allah. Jadi itulah latihan kita pertama hari ini insya-Allah, iaitu cuba kita trace kata dasar ya. Pertama kali Alkitab kata dasarnya adalah kaf, ta, ba. Yu'minun kata dasarnya adalah hamzah, mim, nun. Razaqna, razaqa, ra, zai dan qaf. Yunfiqun, nun, fa dan qaf. Unzila, nun, zai dan lam. Qablika, qaf, ba dan lam. Akhirah, hamzah, kha dan ra. Yuqinun, ya, qaf dan nun ya. Rabbi, ra, ba, ba. Muflihun, fa, lam dan ha ya. Mencari kata dasar ni menjadi satu perkara yang perlu kita memperbanyakkan latihan, kerana kadang-kadang tu dia mempunyai standard ataupun cara kata dasar yang dikeluarkan ya. Misalnya contoh perkataan yuqinun ni, perkataan yuqinun ni kata dasarnya ya dan waw nun ni dibuang ya. Sama lah dengan yunfiqun, sama juga ya dan waw nun ni dibuang, dan tinggal tiga saja, itu nama kata dasar. Yu'minun sama juga, yu'minun ya, waw nun dibuang, tinggal hamzah, mim dan nun. Razaqna nun dibuang. Jadi biasanya dia mempunyai standard pembuangan dan pengekalan kata dasar tu. Tapi dengan membanyakkan latihan insya-Allah kita akan berjaya mendapat hin-hin yang membantu kita mengeluarkan kata dasar. Baik, selepas tu kita, di samping kita mengenali kata dasar, kalau bolehlah kita perlu juga mengetahui ya makna-makna asas bagi setiap kata dasar yang kita belajar ini. Kata dasar ini, makna-makna asas ni boleh merujuk pada kamus kita ataupun buku teks kita, buku yang warna biru atau warna hijau yang kita buat tu. Kalau yang warna hijau tu yang terkini, yang warna biru tu yang cetakan lama ya, ada sedikit kesilapan, jadi kita betulkan sikit pada cetakan yang baru tu. Jadi yang warna hijau tu boleh rujuk lah ya. Setiap perkataan kata dasar ni kita senarai dalam buku tersebut ya. Walau bagaimanapun untuk hari ini saya akan bagi tahu apakah makna base ataupun makna asas bagi setiap kata dasar yang kita jumpa di dalam latihan ni. Yang pertama perkataan ataupun kata dasar ra, za dan qa. Ra, za, qa ni kalau jumpa dalam Quran ya, kalau jumpa dalam Quran kata dasarnya ra, za, qa, dia akan memberi makna rezeki, memberi makan dan minum, rezeki ya. Rabbir warzuqna fahma, beri rezeki, berikan. Contohnya warzuqhum minas samarat, berilah rezeki kepada mereka ya, rezeki. Rezeki razaqa ni kalau jumpa perkataan razaqa ataupun base dia razaqa masih bermaksud rezeki. Kalau kita jumpa perkataan tu dia punya kata dasarnya ra, ba, ba, dia akan memberi makna tuan ataupun master ya. Contohnya alhamdulillahi rabbil alamin, master of the universe. Rabbi juga maknanya Tuhan, sebab master Tuhan lah ya. Master of the universe Tuhan lah, Rabb. Kalau Rabbul bait, turi rumah, tuan rumah lah. Jadi Rabb maknanya master. Kalau jumpa perkataan nun fa qaf di dalam Quran, keseluruhan Quran ini nun fa qaf, ingat ya, nun fa qaf kalau jumpa dalam Quran dia akan memberi tiga makna ya. Kita akan belajar tiga makna insya-Allah. Yang pertama, dia akan memberi makna lubang, nafaqan ya. Al-Quran dia akan banyak lubang, nafaqan fil ardi dalam Quran ya. Yang kedua, dia akan memberi makna nafkah, belanja. Wa ma tunfiqu min khairin ya'lamhu Allah, tunfiqu nafaqah. Satu lagi, dia akan memberi makna munafik ataupun orang yang bermuka-muka ya. Dia ada tiga makna itu.
agak rumit kita nak kaitkan makna-makna tu, tapi dari segi apa? Dari segi budaya Arab, biasanya lubang ini dia memberi makna banyak. Lubang, nafak, asalnya lubang, base meaning dia lubang. Jadi kalau kita menafkahkan harta kepada jalan Allah, bermaksud kita menebuk lubang daripada harta kita tu. Sebab itulah di zaman dulu harta ataupun duit itu disimpan dalam kantung ataupun di dalam uncang. Bila orang tu nak membelanja duit tu, dia akan korek lubang pada uncang tu. Sebab itulah nafkah tu daripada lubang. Manakala orang munafik itu dia keluar daripada perkataan nafkah juga, kerana orang munafik ni orang yang banyak lubangnya. Dia boleh masuk lubang ni, lubang sana, lubang ular pun boleh masuk, tak ada masalah. Itu banyak lubang ni panggil munafik. Jadi ada kaitan ni antara mana-mana tu. Yang keempat ialah kata dasar hamzah khara. Hamzah khara ni biasanya akan memberi makna akhir, akhara. Melayu pun ada akhara. Dan seterusnya kataba dia memberi makna memberi base meaning dia adalah tulis, kataba. Keluarlah daripada kata kitab, uktub, macam-macam lah. Yang nombor 6 mim nun, hamzah mim nun. Hamzah mim nun ni biasanya dia akan memberi makna aman, sebagai aman, dan percaya, trust. Aman dan percaya, aman. Seterusnya nombor 7 qaf balam ni dia memberi makna dia memberi makna qaf balam, memberi makna sebelum, sebelum, qaf balam, sebelum. Baik, falaha dia akan memberi makna berjaya. Untuk kita ingat kata dasar ni senang aja, ingat azan, hayya alal falah. Jadi semua perkataan dalam Quran yang keluar daripada kata dasar falaha, dia akan memberi makna kejayaan atau berjaya. Nazala dia akan makna turun, jumpa dalam Quran. Tanazzalul malaikatu warruh inna anzalnahu. Nuzul Quran semuanya bermaksud turun. Nombor 10 yaqana ni, dan dia boleh waw ni boleh ya ni boleh ubah jadi waw, wa qana yuqinun. Yakin ini dia yaqana ni dia beri base meaning dia adalah yakin. Yakin, ingat yakin. Melayu pun ada yakin. Itu saja untuk pelajaran hari ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat menghadamnya baik-baik, insya-Allah.